arak, indah berbalam, dipuput bayu ke pohon ara. Pemanis kalam, selamat malam, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, saya dan rakan seperjuangan saya akan membincangkan analisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan yang terdapat dalam artikel yang telah kami kaji beberapa hari ini. Sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini, marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Jadi, saya Bazilah binti Muhammad Izani sebagai moderator anda pada hari ini. Bersama kita ada panel pertama iaitu Saudari Nurul Ain Jannah binti Ismail dan panel kedua, Nur Syazwani binti Cik Mahadi. Sebelum saya membuka tirai perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya memberitahu jurnal yang dipilih oleh kami iaitu Jurnal Penyelidikan Pendidikan Jilid 15 pada tahun 2014. Artikel yang bertajuk Menilai Tahap Kebolehbacaan Teks Bacaan Kertas Peperiksaan Bahasa Inggeris Sijil Pendidikan Malaysia yang telah ditulis oleh Saudari Nurul Fariha dan Saudara Salihuddin Aziz. Saudara-saudari sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan wacana? Menurut Kamus Linguistik, wacana bermaksud satuan kebahasaan terlengkap di mana dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal yang tertinggi ataupun terbesar. Selain daripada itu, Kamus Dewan juga memberi definisi berkaitan dengan wacana ini, iaitu wacana bermaksud keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan ucapan, pertuturan dan percakapan. Seterusnya, tokoh bahasa iaitu Asma Haji Omar pada tahun 1986 telah mengatakan wacana merupakan keseluruhan kelahiran bahasa oleh penutur atau penulis iaitu penglahiran sistem bahasa dan unsur-unsur luar pada sistem bahasa yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan itu sebagai yang bermakna dalam berkomunikasi. Bukan sahaja itu, Anton Moliono juga berpendapat bahawa wacana ialah satu rentetan kalimat yang berkaitan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat itu. Seterusnya, kita beralih kepada penanda wacana. Apakah yang dimaksudkan dengan penanda wacana? Penanda wacana ialah satu kata atau rangkai kata yang digunakan untuk merangkaikan ayat bertujuan untuk menunjukkan wujudnya satu kesatuan ayat yang utuh. Penanda wacana juga didefinisikan sebagai perkataan atau rangkaian perkataan untuk mempertalikan sesuatu idea, hujah dan pandangan supaya dapat mewujudkan pertautan atau kesinambungan. Unsur bahasa yang mewujudkan kohesi dan koheren sehingga membentuk kesatuan juga menerangkan tentang penanda wacana. Terdapat 3 jenis penanda wacana. Yang pertama, penanda kronologi di mana ia bertujuan untuk memberi pengertian kepada persoalan berkaitan waktu. Yang kedua ialah penanda organisasi. Ia berfungsi untuk mempertautkan sesuatu bahagian wacana dengan bahagian yang lain. Dan yang terakhir ialah penanda idea. Penanda idea ini berfungsi untuk menghubungkan antara fakta dengan fakta dan idea dengan idea yang berfungsi untuk sama ada untuk mengembangkan idea, pertentangan idea dan hubungan idea. Contoh-contoh adalah seperti yang berikut. Jadi, sekarang saya serahkan kepada panel pertama kita iaitu Saudari Jannah. Apa khabar, Saudari? Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja di sini. Terima kasih Cik Moderator, Saudari Bazilah yang cantik lagi menawan di sana. Baiklah, apakah itu keutuhan wacana?
keutuhan wacana ni terbahagi kepada 4 jenis, iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal dan keutuhan gramatikal dan juga keutuhan fonologi. Okey, kita lihat kepada keutuhan semantik terlebih dahulu. Keutuhan semantik merupakan jalinan makna di antara satu ayat dengan ayat yang lain ataupun satu perenggan dengan perenggan yang lain. Lihat kepada hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana, yang mana ia terdiri daripada 5 bahagian, iaitu hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan tujuan, hubungan sebab dan hasil, hubungan latar dan kesimpulan, seterusnya hubungan memperkuatkan isi. Antara contoh wacana yang kami temui di dalam artikel jurnal kajian kami adalah seperti mana yang kami paparkan. Contohnya, yang pertama, hubungan sebab dan tujuan. Kemudian, pada era ketiga, para penyelidik mula mencipta formula baru yang lebih mudah. Ini merupakan sebab. Dan hasilnya pula ialah untuk menggantikan formula klasik yang merangkumi penggunaan komputer sebagai alat sokongan. Keutuhan semantik yang seterusnya iaitu hubungan sebab dan hasil. Contohnya, kebolehbacaan adalah elemen yang paling mudah di dalam proses pembacaan teks. Ini merupakan sebab, di mana pembaca dapat memahami dengan mudah dan mendapati ianya menarik. Ini merupakan hasil bagi ayat tersebut. Kita beralih pula kepada keutuhan semantik yang lain, iaitu hubungan latar dan kesimpulan. Contoh ayatnya ialah Sijil Pelajaran Malaysia SPM masih merupakan peperiksaan yang wajib diambil oleh semua pelajar tingkatan 5 sekolah menengah, yang mana ini merupakan latar, dan kesimpulannya ialah ini adalah kerana SPM masih dikekalkan sebagai antara peperiksaan tertinggi serta terpenting di Malaysia. Selesai sudah perbincangan kita berkaitan dengan hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana. Kita teruskan pula dengan hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana. Apakah itu hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana? Yang pertama ialah kesatuan tajuk dan topik. Kedua, hubungan sosial antara penutur dan pendengar. Dan yang terakhir ialah laras bahasa yang bersesuaian. Keutuhan semantik yang pertama dari segi konteks atau latar wacana ialah kesatuan tajuk atau topik. Dan contoh yang saya telah temui dalam artikel jurnal kajian saya ialah bukan sahaja jadual ini membentangkan bilangan perkataan dan ayat, ia juga membentangkan bilangan suku kata yang terdapat di dalam petikan. Ini merupakan contoh bagi kesatuan tajuk atau topik. Seterusnya ialah keutuhan semantik laras bahasa. Contohnya ialah seperti yang dicadangkan oleh Fry 2022, pilih 3 petikan dengan 100 patah perkataan bagi setiap petikan termasuk kata nama yang betul, permulaannya dan sebarang angka. Seterusnya, mengira bilangan ayat dan suku kata dan menukar kepada purata. Kemudian, mencari titik bersilang kedua-dua garis pada graf dan graf yang memberikan tahap anggaran grade 1 hingga 17. Ini merupakan laras bahasa. Ini merupakan keutuhan semantik bagi laras bahasa, yang mana jika kita menggunakan laras bahasa yang betul, ia akan memudahkan pemahaman seseorang terhadap sesuatu wacana. Kita beralih pula kepada keutuhan fonologi. Apakah itu keutuhan fonologi?
Ia merupakan hubungan wacana dari aspek fonologi berdasarkan hentian intonasi suara atau nada suara, yang mana unsur-unsur tersebut akan dapat kita membezakan sesuatu wacana. Walau bagaimanapun, terdapat juga unsur-unsur linguistik, iaitu alat-alat yang akan kita guna untuk memperjelaskan persembahan wacana, dan ia juga membantu pemahaman tentang sesuatu wacana. Di dalam wacana tulisan kita menggunakan nokta, koma, tanda soal, tanda seru, titik bertindih dan sebagainya. Manakala di dalam wacana lisan, kita menggunakan ekspresi wajah, iaitu keadaan air muka, gerak tubuh, yang mana ianya akan membantu memahami setiap ujaran. Maksudnya di sini, dengan bahasa tubuh yang kita lakukan, dapat meningkatkan lagi kefahaman seseorang individu terhadap ujaran kita. Contoh keutuhan fonologi. Saya menggunakan ayat penyata daripada petikan jurnal tersebut, iaitu di Malaysia, sistem persekolahan dibahagikan kepada peringkat rendah 6 tahun, peringkat menengah rendah 3 hingga 4 tahun, peringkat menengah atas 2 tahun dan tingkatan 6 atau program matrikulasi 2 tahun. Yang mana laras bahasa, intonasi bahasa, nada suara yang kita guna tersebut akan membezakan dan meningkatkan suatu kefahaman seseorang terhadap wacana yang didengar, terhadap wacana yang dibaca. Itu sahaja perbincangan kita berkaitan keutuhan fonologi. Kita kembali kepada saudari Bazila untuk menerangkan dengan lebih lanjut dan lebih terperinci berkaitan dengan keutuhan gramatikal. Baiklah, terima kasih saudari Zainah atas penerangan yang begitu baik sekali. Jadi, saya sambung dengan keutuhan gramatikal. Sebenarnya, wacana yang berkualiti mesti diperlihat dengan hubungan berdasarkan binaan tata bahasa. Ia dapat dilihat daripada penggunaan penanda-penanda yang gramatis seperti kata hubung, kata rujukan, peleburan dan pergantian. Keutuhan gramatikal yang pertama ialah kata hubung. Kata hubung ini bertujuan untuk menghubungkan di antara ayat dengan ayat atau perenggan dengan perenggan yang lain. Sebagai contoh, ia adalah satu proses yang telah diadakan di mana para pelajar perlu melaluinya untuk melengkapkan kedua-dua tahap sekolah rendah dan sekolah menengah. Dalam ayat tersebut, adanya perkataan yang, untuk serta dan yang merupakan kata hubung bagi menghubungkan antara ayat. Kedua, kata rujukan. Untuk makluman semua, kata rujukan ialah kata yang boleh menggantikan sesuatu sama ada benda atau manusia. Seperti yang saya boleh berikan contoh, ini lebih dikenali sebagai formula kebolehbacaan kognitif struktur baru. Dalam ayat tersebut adanya perkataan ini di mana ia berfungsi sebagai kata ganti nama diri tunjuk. Dan yang terakhir ialah peleburan dan pergantian. Ia berfungsi untuk mengelakkan pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada penyataan yang diberikan. Sebagai contoh, Malaysia komited dalam menyediakan pendidikan kepada semua dan dalam memenuhi matlamat mensasarkan kanak-kanak lelaki dan perempuan untuk. Dalam ayat ini, perkataan kanak-kanak digugurkan di mana kanak-kanak ini hanya digunakan sekali sahaja, mensasarkan kanak-kanak lelaki dan perempuan.
Kelihatan panel kedua kita diam sahaja, tersenyum indah. Tetapi kelihatan seperti ada idea. Bagaimana jika kita beralih kepada saudari Wani pula? Baik, apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih kerana memberikan saya peluang. Jadi, saya akan terangkan tentang keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal merangkumi pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Keutuhan leksikal terbahagi kepada 7 aspek yang perlu diketahui iaitu pertama, antonim, sinonim, hyponim, homomim, pengulangan kata yang sama, kolokasi dan seterusnya unsur bersambut. Sekarang saya akan jelaskan tentang hyponim. Hyponim membawa maksud kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. Perkataan yang telah saya warnakan menunjukkan contoh hyponim. Contoh ayat yang telah saya petik iaitu faktor-faktor yang tidak diambil kira dalam formula kebolehbacaan klasik kini dikira. Antaranya organisasi, format dan ilustrasi lisan. Perkataan organisasi, format dan ilustrasi lisan termasuk dalam formula kebolehbacaan klasik dan ianya dipanggil sebagai hyponim. Seterusnya, saya akan sambung kepada antonim. Antonim membawa maksud sesuatu yang membawa kepada pertentangan. Perkataan yang telah saya warnakan di sini merupakan contoh bagi antonim. Contoh yang telah saya petik di sini ialah sebaliknya, perkara abstrak adalah perasaan seperti cinta atau iri hati dan juga konsep-konsep seperti kebebasan atau keganasan. Perkataan cinta merupakan pertentangan bagi perkataan iri hati dan perkataan kebebasan merupakan pertentangan bagi perkataan keganasan. Seterusnya ialah pengulangan kata yang sama. Contoh yang telah saya petik di sini ialah walau bagaimanapun, sijil pelajaran Malaysia SPM masih merupakan peperiksaan yang wajib diambil oleh semua pelajar tingkatan 5 sekolah menengah. Ini adalah kerana SPM masih dikekalkan sebagai antara peperiksaan tertinggi serta terpenting di Malaysia. Jadi di sini terdapat pengulangan kata yang sama iaitu SPM. Selanjutnya sinonim. Sinonim membawa maksud kata atau perkataan yang membawa maksud yang sama. Contoh yang telah saya petik di sini ialah selain daripada itu, 5 orang guru yang berpengalaman turut terlibat dalam pengedaran soal selidik. Kesemua pendidik tersebut telah mengajar mata pelajaran bahasa Inggeris di sekolah masing-masing. Jadi perkataan yang telah saya warnakan di sini ialah perkataan guru dan pendidik. Dan ia membawa maksud sinonim kerana perkataan guru dan pendidik membawa maksud yang sama. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Akan tetapi, saya agak keliru berkaitan dengan kohesi dan koheren. Oleh itu, bolehkah saudari Bazilah terangkan? Wah, semestinya boleh saudari Wani. Kohesi dan koheren ini sebenarnya saling berkaitan di mana penulisan kohesi ini menggunakan penanda wacana dan kata penghubung dengan baik. Manakala penulisan koheren pula ialah mempunyai isi sokongan yang sentiasa berkait antara satu sama lain. Semua isi sokongan dalam penulisan tersebut berkait dengan isi utama yang dinyatakan dalam ayat topik dan menyusun semua isi secara logik. Saya akan menerangkan lebih lanjut berkaitan apakah itu konsep kohesi. Menurut tokoh Mulyana pada tahun 2005, beliau telah menyatakan bahawa kohesi ini merujuk kepada hubungan bentuk iaitu unsur-unsur wacana yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki kesepaduan secara padu dan utuh. Manakala Yule pada 2008 menyatakan kohesi ialah ikatan dan perkaitan yang wujud dalam teks.
Dan akhir sekali, Haliday dan Hassan pada tahun 1976 menyatakan kohesi ini ialah sebahagian daripada sistem bahasa dan sejenis hubungan dalam ayat daripada sesebuah item yang wujud melalui susunan ayat dan perenggan yang sentiasa saling bertaut antara satu sama lain. Dalam penulisan artikel ini, penulis berjaya menghasilkan penulisan kohesi kerana seperti mana yang kita boleh lihat dalam perenggan-perenggan yang dihasilkan, terdapat pelbagai struktur ayat yang digunakan. Penulis juga menggunakan tanda baca yang betul. Setiap perenggan dibina dengan sangat baik. Penggunaan kata hubung yang tepat dan peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian adalah sangat tepat. Tadi saya dah terangkan tentang kohesi. Sekarang saya akan terangkan apakah itu koheren. Menurut Mulyana 2005, koheren ialah kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lainnya sehingga ayat-ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Manakala Oshima pada tahun 1996 pula berpendapat bahawa koheren ialah elemen bagi perenggan yang baik. Dan Tanskanen pada tahun 2006 mentakrifkan koheren ini sebagai satu hasil tafsiran makna teks dan bergantung pada hubungan antara pembaca dan teks. Sebenarnya untuk pengetahuan semua, berdasarkan apa yang telah kami kaji, penulis bukan sahaja berjaya menghasilkan penulisan kohesi, malah mereka berjaya mencapai koheren dalam setiap penulisannya. Di mana kita boleh lihat dalam setiap perenggan ayatnya yang dihasilkan, penulis menggunakan pengulangan kata nama utama, menggunakan kata ganti nama yang begitu konsisten. Mereka juga menggunakan isyarat peralihan untuk menghubungkan idea-idea mereka. Bukan sahaja itu, mereka juga berjaya menyusun idea mengikut susunan logik. Seterusnya saya akan sambung kepada kejelasan dalam penulisan. Terdapat beberapa konsep kejelasan atau dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai clarity, iaitu konsep kejelasan utama yang boleh saya utarakan di sini ialah ayat yang ringkas, mudah dibaca, mudah difahami, jelas tanpa sifat sama-sama serta elak penggunaan kata-kata terluka. Menurut satu tokoh yang dikenali sebagai Griffiths 2013, beliau menerangkan bahawa kejelasan dalam penulisan mencerminkan kejelasan dalam pemikiran serta bahasa adalah kunci untuk menyalurkan pengetahuan dan memberi impak kepada bidang tersebut. Secara kesimpulannya, penulis ini mengaplikasikan kejelasan dalam penulisan akademik. Yang pertama, kejelasan yang diaplikasikan ialah penggunaan bahasa formal. Yang kedua, penulisan secara objektif, penulisan ayat yang jelas dan seterusnya perkembangan idea secara logik atau dikenali juga sebagai kohesi dan koheren. Sebelum saya terlupa, bolehkah saya ingin meminta saudari Syazwani untuk merungkaikan cara penulisan sumber rujukan yang betul dalam penulisan ilmiah? Dipersilakan saudari Syazwani. Seterusnya saya akan sambung kepada sumber rujukan. Dalam penulisan akademik, kaedah sistematik mesti digunakan untuk memberi perakuan kepada sumber penulisan. Selain itu, senarai bahan rujukan perlu ditulis di bahagian akhir penulisan akademik sebagai bukti tanggungjawab penulis untuk mengiktiraf idea atau konsep asal yang telah digunakan. Kita sambung kepada gaya penulisan rujukan APA. Gaya penulisan rujukan APA merupakan gaya rujukan utama dan ianya terbahagi kepada 3 iaitu sastra dan kemanusiaan, bidang sains sosial dan seterusnya bidang sains dan teknologi. Seterusnya saya akan terangkan tentang peraturan sistem rujukan APA.
Pertama, letakkan tahun terbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk. Kedua, jika nama pengarang tidak perlu ditulis dalam ayat, maka tuliskan nama dan tahun dalam kurungan. Ketiga, sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua orang pengarang, tuliskan nama kedua-dua pengarang. Yang keempat, bagi 3 pengarang dan lebih, tuliskan ETAL atau etal selepas nama pengarang pertama. Dan terakhir sekali, menggunakan huruf kecil sebagai contoh A, B, C untuk mengenal pasti 2 atau lebih penerbitan bagi pengarang yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama. Berikut merupakan rujukan dalam teks yang telah kami dapati. Rujukan dalam teks mestilah mempunyai nama pengarang dan tahun. Berikut merupakan rujukan dalam teks yang telah kami dapati. Rujukan dalam teks mestilah mempunyai nama pengarang dan tahun. Kami akan menutup bicara kami dengan serangkap pantun. Naik gunung pakai tangga setapak, nelayan berlayar memakai sampan. Pasti ada tindakan yang kurang enak. Permohonan maaf untukmu teman. Jadi sekian sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.